Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga pengerusi Surau Al-Ittifaq dan seluruh barisan AJK Surau Al-Ittifaq dan juga tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung perbincangan mengenai dengan memberi salam sebelum ni. Sebelum daripada itu, saya tadi solat sunat 2 rakaat lah, solat sunat qabliyah subuh tadi. Sebab saya sampai tadi, saya ingat saya jadi makmum. Bila jadi makmum, imam tengah wirid kita boleh sembahyang sunat. Tapi bila kita jadi imam, takkan kita nak sembahyang sunat. Tunggu habis wirid lah, habis doa, baru sembahyang sunat. Jadi solat sunat yang antara yang paling diberati oleh Nabi SAW, yang dititik beratkan oleh Nabi adalah solat sunat qabliyah subuh. Sebab Nabi selalu menitik beratkan solat sunat qabliyah subuh. Dan solat sunat qabliyah subuh ni antara solat sunat yang terafdal berbanding solat-solat sunat rawatib yang lain. Solat sunat qabliyah ba'diyah yang lain, solat sunat qabliyah subuh yang terafdal. Kemudian solat sunat qabliyah subuh ini boleh buat sehingga waktu syuruk. Kalau saya buat kuliah sampai syuruk, bunyi jam tik-tik-tik, dah habis waktu subuh, maka dah habis qabliyah subuh. Jadi kalau saya buat juga tak dipanggil tunai, dipanggil apa? Qada. Qada. Jadi saya tak nak sembahyang qabliyah subuh qada, saya nak buat tunai. Jadi saya buat selepas daripada sembahyang fardu subuh, saya buat sebelum syuruk. Syuruk dah terbit matahari. Bila terbit matahari, dah tak ada solat subuh pun dah habis, qabliyah subuh pun habis. Kalau nak solat boleh lagi, tapi dia tidak jatuh sebagai adak, sebagai tunai, tapi hukumnya adalah qada. Tetap sah. Tapi yang afdalnya adalah buat sebelum daripada azan subuh lah. Sebelum azan subuh. Kalau buat lepas azan subuh, buat sebelum sembahyang fardu subuh, selepas azan subuh, itu yang afdal. Kalau tuan-tuan buat selepas sembahyang fardu subuh, dia jadi mafdul. Mafdul itu tidak afdal, tapi masih disunatkan. Walaupun tuan-tuan ada kesempatan, tadi saya sampai terus naik jadi imam, tak sempat sembahyang sunat. Tapi kalau tuan-tuan ada waktu, tapi tuan-tuan malas sembahyang, malas, lepas sembahyang subuh lah senang, sembahyang fardu subuh boleh juga, boleh, masih disunatkan, tapi dia tidak afdal, dia mafdul. Mafdul ni makna tidak afdal, masih lagi boleh buat selepas sembahyang fardu subuh, tetapi hukumnya tidak afdal. Tetapi tuan-tuan harus ingat, niat tetap sama. Saja aku solat sunat qabliyah subuh, jangan tuan-tuan saja aku solat sunat selepas subuh. Buat saja lepas subuh, niat tetap sama sebelum subuh. Okey. Kita tengok perbahasan kita pada bulan yang lalu mengenai dengan memberi salam. Antara perkara yang hendak dibincangkan iaitu apabila disunatkan memberi salam kepada kanak-kanak, sekiranya kita melalui satu jamaah di kalangan budak-budak, kita boleh beri salam. Hukumnya sunat berdasarkan hadis daripada Anas radhiyallahu taala anhu, annahu marra ala sibyan fasallama alaihim wa qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh. Daripada Anas bin Malik, dia bagi tahu bila dia melalui satu jemaah di kalangan kanak-kanak, dia akan beri salam. Akan beri salam kepada kanak-kanak tersebut. Kemudian Anas bin Malik kata Nabi SAW selalu melakukan perkara ini. Pernah satu kali Nabi SAW marra ala ghilman, Nabi melalui satu jemaah di kalangan kanak-kanak yal'abun, yang sedang bermain-main.
Fasallama alaihim, Nabi beri salam. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi terhadap kanak-kanak. Jadi begitulah kalau kita lihat bila budak-budak datang masjid kadang-kadang bising. Jangan kita maki dia. Bila kita maki dia, lagi hati dia tak berapa seronok datang masjid. Maka kita kena tegur dia. Tegur dengan cara yang baik. Tegur dengan cara yang baik. Bila hari-hari kita tegur, nanti hati dia akan jadi lembut lah. Tapi bila kita maki dia sekali, maki terus dia tak nak datang lah. Nabi mengajar kita supaya jinakkan hati budak-budak, selalu beri salam. Kita baik dengan mereka, bukan kita bagi mereka rasa takut dengan kita. Kemudian wa idza sallama ala sabi, bila mana seseorang memberi salam kepada seorang kanak-kanak, seorang tadi satu jemaah di kalangan kanak-kanak, ini seorang kanak-kanak, maka Imam Al-Mutawalli dan juga ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan tak wajib kepada kanak-kanak tadi menjawab salam tersebut. Hukumnya sunat. Bukan jawab salam wajib, memang wajib, tetapi kanak-kanak dia tidak mukallaf, tidak taklif, tidak mukallaf. Bila tidak mukallaf, tak ada taklif, tak ada tanggungjawab apa-apa. Macam semayang lah, semayang ni wajib kepada kanak-kanak? Tak, tidak wajib, tapi dia mesti kena semayang. Berbeza dengan kita yang sudah balik ni, wajib semayang, wajib, memang wajib semayang. Kanak-kanak wajib semayang, tidak wajib, tapi perlukah mereka semayang? Memang mesti mereka kena semayang. Itu beza dia. Kalaulah seseorang memberi salam kepada satu jamaah, satu kumpulan, di kalangan kumpulan tersebut ada kanak-kanak, jemaah tersebut tak jawab salam, budak-budak yang jawab, seorang kanak-kanak tu jawab, maka adakah terlepas kewajipan menjawab salam itu? Hukumnya tidak. Sebab apa tidak? Kerana budak-budak ni jawab salam dia adalah tidak sampai ke tahap fardu. Yang fardu ni orang telah balik, orang dewasa kena jawab. Walaupun di antara 10 orang ni semua orang dewasa, seorang kanak-kanak, 9 orang dewasa, seorang kanak-kanak. Ada orang beri salam, kanak-kanak yang jawab Waalaikumsalam, maka tetap tak terlaksana lagi fardu kifayah tersebut. Kena seorang yang jawab. Bila seorang yang jawab di kalangan orang dewasa, maka yang lain tak perlu jawab pun tak apa. Itu beza dia. Kemudian kalau memberi salam kepada seorang wanita ajnabiyah, wanita yang bukan mahram kita, bukan muhrim. Muhrim ni orang berihram. Ada orang kata dia ni bukan muhrim saja, bukan muhrim. Muhrim bermaksud orang yang sedang berihram, yang melaksanakan ibadat haji ataupun umrah. Dari segi term je salah, tapi maksudnya kita boleh faham. Dari sudut term salah. Bukan muhrim. Muhrim orang yang berihram, mahram orang yang diharamkan untuk dinikahi, untuk kita nikahi dia mahram. Okey, apabila seseorang memberi salam kepada perempuan yang ajnabiyah, perempuan muda lah, perempuan muda, bukan perempuan tua, perempuan muda, maka tak wajib bagi perempuan tadi jawab. Walau sallamat alaihi, kalau perempuan muda beri salam kepada kita, tadi kita beri salam perempuan muda pula beri salam kepada kita, maka hukumnya pada ketika itu makruh untuk kita jawab. Kita makruh, sebab kalau kita jawab seolah-olah kita suka lah, kita suka dia beri salam kat kita, makruh. Berbeza dengan satu jamaah di kalangan wanita. Satu jamaah di kalangan wanita, orang lelaki beri salam kepada mereka, makna ada 5-6 orang jemaah perempuan. Jadi orang lelaki beri salam kepada mereka. Ataupun masalah yang kedua, satu kumpulan di kalangan laki-laki, mungkin 5-6 orang jemaah laki-laki, mereka memberi salam kepada seorang perempuan, maka pada ketika itu hukumnya sunat. Fahuwa sunnatun idza lam yakhaf alaihi wala alaihin wala alaiha fitnah. Hukumnya sunat. Sunat memberi salam. Sebab dengan syarat lah, dengan syarat tidak dikhawatiri berlakunya fitnah, sama ada ke atas lelaki tersebut, ke atas perempuan tersebut, ataupun ke atas jemaah perempuan tersebut. Sebab bila yang timbul fitnah ni bila seorang-seorang, bila ramai-ramai ni, kita akan rasa, akan terdetik rasa malu. Jadi bila ramai-ramai beri salam,
dia tak jadi fitnah secara kebiasaannya lah. Kalau timbul fitnah juga, maka pada ketika itu haram beri salam. Kalau dalam jemaah yang ramai, selalunya perkara tersebut tidak berlaku lah tentang fitnah ni. Maksud fitnah ni akan berlaku, fitnah ni maksud rasa curiga. Itu tidak berlaku. Bila tak berlaku, tak apa, beri salam kepada jemaah perempuan ataupun jemaah perempuan yang beri salam kepada laki-laki, tidak jadi masalah. Ini semua berdasarkan hadis daripada Asma binti Yazid radhiyallahu taala anha. Asma binti Yazid kata, qalat marra alaina an-nabi fi niswatin fasallama alaina. Nabi SAW melalui kami. Asma binti Yazid kata, makna kami jemaah perempuan, Nabi melalui kami, kemudian fasallama alaina, Nabi memberi salam kepada kita semua jemaah perempuan. Ini menunjukkan memberi salam kepada jemaah perempuan yang lebih daripada 3 orang, 4 orang, 5 orang, maka hukumnya disunatkan selagi mana tidak menimbulkan kecurigaan, tidak menimbulkan fitnah. Kemudian daripada Ummu Hani radhiyallahu taala anha, dia kata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fath. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Wa huwa yaghtasil, pada ketika itu Nabi sedang mandi. Wa Fatimah tasturuhu fasallamat wa zakarat tamamal hadis. Pada ketika itu Fatimah sedang menutup dengan kain, tirai lah. Dia pegang tirai nak menunjukkan Nabi sedang mandi. Dekat dalam Nabi sedang mandi, ditutup tirai supaya tidak nampak Nabi mandi. Pada zaman tu mungkin tidak ada pintu untuk mandi, jadi dia pegang kain, tirai, kain. Bila mana Ummu Hani datang, Ummu Hani beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini menunjukkan perempuan boleh memberi salam kepada lelaki sekiranya tidak timbul fitnah. Ummu Hani ni kita tengok siapa ada kena-mengena tak dengan Nabi SAW. Saya rasa ada kena-mengena. Okey. Kemudian memberi salam kepada orang yang pelaku bid'ah ataupun orang yang melakukan kefasikan secara jelas-jelas. Makna dia mungkin minum minuman keras secara jelas-jelas, ataupun memang nampaklah dia suka buat kejahatan secara jelas-jelas, secara terang-terangan. Adakah kita berjumpa dengan orang seperti ini disunatkan kita beri salam? Sebab dia ni orang fasik, orang yang pelaku bid'ah, yang buat secara terang-terangan. Ulama menyatakan ada 2 pandangan. Pandangan pertama menyatakan disunatkan beri salam sebab dia juga Islam, walaupun dia melakukan fasik. Pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, kita tak disunatkan kita memberi salam kepada dia. Bal yustahab alla yusallim alaih, bahkan disunatkan tidak memberi salam kepada orang seperti ini. Tidak memberi salam kepada orang seperti ini. Apa dalil dia? Pernah satu kali hadis daripada Ka'ab bin Malik, ketika mana dia dan juga 2 sahabat dia yang lain tidak menyertai peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni peperangan yang wajib disertai tau. Semua wajib menyertai peperangan Tabuk. Peperangan yang terakhir dalam Islam, peperangan apa? Tabuk. Selepas peperangan Tabuk tak ada peperangan dah. Dan peperangan ini memerlukan kekuatan yang luar biasa. Ada di kalangan mereka yang makan daun kering, ada di kalangan mereka yang minum air kencing unta je. Sebab tak ada makanan minuman. Peperangan yang getir. Jadi peperangan ni mesti wajib pergi. Dan Allah Ta'ala uji dalam peperangan ini. Pada ketika itu pohon-pohon mereka kurma dan selain daripada kurma sedang ranum. Jadi mereka nak tinggalkan kampung halaman mereka, mereka rasa sedih untuk menyertai peperangan. Tapi mesti kena sertai dalam peperangan Tabuk ini. Yang tak menyertai di kalangan sahabat Nabi 3 orang. Salah seorang di kalangan mereka adalah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik menceritakan
Dia bagi tahu apa? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina. Nabi tak bagi bercakap dengan kami. Nabi tak bagi bercakap dengan kami. Dengan kami itu siapa? Iaitu Ka'ab bin Malik dan juga dua orang di kalangan sahabat Nabi yang tak menyertai peperangan Tabuk. Qala wa kuntu ati Rasulullah. Maka Ka'ab bin Malik kata, pernah sekali aku datang berjumpa dengan Nabi. Fa usallim alaih. Aku pun beri salam kepada Nabi. Fa aqul hal harraka syafataihi. Maka aku pun berkata, adakah dia menggerakkan dua bibirnya dengan jawab salam ataupun tidak? Dia gerak bibir ataupun tidak menjawab salam? Nabi diam je. Ini menunjukkan Nabi tak beri bercakap dengan tiga orang yang tak menyertai peperangan Tabuk. Sebab peperangan ni mesti sertai. Siapa tak sertai peperangan Tabuk adalah seolah-olah dia seperti orang munafik. Bila orang munafik, kita tak perlu cakap dengan dia, kerana mereka menimbulkan fitnah, menimbulkan kegusaran orang-orang Islam. Jadi sedangkan Ka'ab bin Malik dan juga dua orang di kalangan sahabat Ka'ab bin Malik ini adalah orang-orang yang soleh di kalangan sahabat Nabi. Mereka bertaubat. Mereka bertaubat, cuma wahyu tak turun lagi. Bila wahyu tak turun, Nabi tak tahu mereka bertaubat ke tidak. Jadi Nabi tak bagi bercakap dengan mereka. Bercakap termasuklah memberi salam. Sampai Ka'ab bin Malik beri salam, Ka'ab bin Malik kata, aku lihat, mau tengok mulut Nabi bergerak ke tidak menjawab salam. Macam Nabi diam je. Maknanya Nabi tak jawab salam. Jadi menjawab salam pun tidak, memberi salam lebih-lebih lagi tidak. Memberi salam kepada orang yang fasik. Tapi kita tak katakan Ka'ab bin Malik ini fasik kerana dia sahabat Nabi. Tetapi di antara tanda-tanda yang dia buat tu ada, iaitu tak menyertai peperangan Tabuk. Sedangkan peperangan Tabuk ni wajib. Tapi dia bukan orang munafik lah, dia sahabat Nabi. Okey. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, dia berkata, la tusallimu ala syurbatil khamar. Jangan kamu beri salam, jangan kamu beri salam kepada orang yang minum arak. Sebab minum arak ni dosa besar. Dia adalah di kalangan orang fasik. Jadi tak bila apa istilah fasik? Fasik ini istilah dia adalah orang yang melakukan dosa besar. Minum arak dosa besar. Orang melakukan zina dosa besar. Satu lagi, orang yang berterusan dosa kecil, ataupun buat secara terang-terangan dosa kecil dia, bagi orang lain semua nampak. Itu juga dipanggil sebagai fasik. Fasik ini kalau jadi imam hukumnya makruh. Makruh. Sebab kita nak jadi imam ni orang yang baik, orang yang soleh, supaya makmum lain berasa khusyuk dengan sebab dia jadi imam. Kalau dia seorang yang fasik, keluar daripada surau, tak pakai seluar panjang, pakai seluar pendek, ketika jogging pakai seluar pendek, nampak imam jogging pakai seluar pendek, maka dia fasik. Sepatutnya tak boleh jadi imam, makruh. Ataupun orang yang hisap rokok vape, hisap rokok vape ni memudaratkan diri, sepatutnya tak layak untuk dia jadi imam. Tidak layak untuk jadi imam. Kalau mungkinlah dia bacaan dia bagus, dan juga ilmu mengenai dengan solat pun baik, bagus, dan dia yang selayak jadi imam berbanding orang lain. Orang seperti ini, kalau dia isap rokok, jangan nampakkan kepada jemaah-jemaah lain. Hendaklah dia buat diam-diam, bagi jemaah lain tak tahu yang dia isap rokok, seolah-olah dia dah berhenti rokok. Walaupun dia masih lagi isap rokok, tapi jangan bagi seorang pun tahu. Untuk orang yang berterusan dengan dosa-dosa kecil seperti ini, orang yang isap rokok, maka dia tak layak jadi imam, sebab dia di kalangan orang fasik, sebab melakukan perkara haram. Isap rokok, fatwa dah kata haram. Vape lebih lagi, sebab dia lebih mudarat daripada rokok. Sama. Okey, kita tengok bila mana masalah yang berikutnya. Harus memulakan salam, tetapi dia kata assalamualaikum, bukan assalamualaikum, assalamualaik. Boleh, tidak menjadi masalah. Hukumnya harus assalamualaikum boleh, assalamualaikum boleh.
apabila seseorang kafir, orang kafir beri salam kepada orang Islam, maka dia beri salam. India ke China, Assalamualaikum Haji. Maka apa kita nak jawab? Kita hanya jawab Alaikum. Ini kita ada sebutkan pada bulan yang lalu. Alaikum saja, tak perlu Waalaikumsalam. Alaikum saja. Tak perlu tambah lebih daripada itu. Ini pendapat yang sahih dan ini pendapat majoriti di kalangan ulama. Apa dalil dia? Daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi kata, la tabda'ul yahud an-nasara. Tidak boleh memulakan, tidak boleh orang Yahudi, Nabi kata la tabda'u al-yahud wan nasara bisalam. Jangan kamu wahai orang-orang Islam mulakan salam, jangan kamu beri salam kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani. Fa idza laqitum ahaduhum fi tariq fattaruhu ila adyaqihi. Nabi kata bila kamu bertemu salah seorang di kalangan mereka dalam satu jalan, maka kamu himpit dia, bagi dia jalan sempit, kamu jalan luas sepatutnya. Dalam hadis kita nak ambil mengambil dalil, tak boleh beri salam, tak boleh memulakan salam kepada orang-orang kafir. Nabi SAW ada bersabda, idza sallama alaikum ahlul kitab. Apabila ahlul kitab ni orang-orang Yahudi. Orang Yahudi bukan Islam. Dia ada kitab Taurat, tapi bila datang Quran kena beriman dengan Quran, tak boleh beriman dengan Taurat dah. Taurat telah dimansuhkan, tapi dia masih berpegang dengan kitab Taurat dia tinggalkan Quran walaupun Quran dah turun pada ketika itu dinamakan ahlul kitab. Apa itu ahlul kitab? Berpegang dengan kitab asal dia. Kalau kitab asal dia Injil lah. Kalau kitab asal dia Taurat lah, yang belum diselewengkan dan tak beriman dengan Quran. Orang seperti ini adalah kafir. Sebab tak beriman dengan Quran, siapa tak beriman dengan Quran, hukumnya kafir. Siapa yang beriman dengan Quran saja pun kafir, tak beriman dengan hadis. Beriman dengan hadis saja pun kafir, tak beriman dengan Quran. Dua-dua ni dipanggil talazum. Mesti beriman dengan Quran, beriman dengan hadis. Walaupun ada kontradiksi antara Quran dan juga hadis, ada cara penyelesaian dia lah. Bila antara berlaku kontradiksi hukum, Quran kata A, hadis kata B, ada cara penyelesaian dia. Tapi nak bagi kita beriman kepada Quran dan juga hadis ni wajib. Tolak salah satu kafir. Ahlul kitab ni, mereka ada kitab mereka, kitab Injil, kitab mereka. Mereka berpegang teguh dengan kitab mereka. Bila datang Quran, tak boleh pegang dah dengan kitab mereka. Tolak ke tepi kitab mereka, beriman dengan Quran. Tapi mereka tak beriman dengan Quran, berpegang teguh dengan kitab mereka, maka orang seperti ini dipanggil ahlul kitab. Mereka ni Islam, tak Islam kafir. Tapi boleh berkahwin dengan mereka, tapi boleh makan sembelihan mereka, walaupun mereka kafir. Sebab mereka ada kitab, tetapi dihukumkan sebagai kafir. Ada tak ada pada zaman sekarang? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, mungkin tak ada pada zaman sekarang. Kalau ada pun mungkinlah berpegang dengan kitab yang telah diselewengkan, bukan kitab asal. Okey. Itu ahlul kitab. Nabi kata bila mereka beri salam, faqulu alaikum, jawab alaikum sahaja. Alaikum. Tak perlu tambah apa-apa. Sama juga satu sekali daripada Ibnu Umar, dia bagi tahu Nabi SAW. Nabi bersabda, idza sallama alaikum al-yahud, bila mana orang Yahudi beri salam kepada kamu, dia beri salam apa? Assalamu alaikum. Assam ni makna kematian, kecelakaan ke atas kamu. Jawab benda yang sama, wa alaika. Alaikum ataupun wa alaika. Jawab yang sama, tak perlu tambah. Mana dia doa keburukan untuk kita pun kita jawab yang sama, wa alaikum ataupun wa alaika. Dia doakan kebaikan, assalamualaikum, ataupun doakan kecelakaan, jawab yang sama, wa alaika ataupun wa alaikum. Tak perlu kita nak tambah-tambah. Tak perlu kita nak tambah wa alaikum assam, wa alaikum ke atas kamu kecelakaan, kematian. Tak perlu jawab, cukup wa alaikum. Nabi tak perlu nak detail-detailkan benda-benda yang tak baik, cukup wa alaikum. Tak perlu kita nak detailkan lagi kecelakaan, kematian, kehancuran kepada kamu. Tak perlu sebut semua tu. Kalau seseorang diberi salam kepada orang kafir,
Dia ingat aku orang Islam, dia beri salam, tengok-tengok jelas orang kafir. Bila mana dia dah beri salam, kemudian jelas rupanya orang kafir, maka pada ketika itu apa dia perlu buat? Disunatkan bagi dia untuk dia tarik balik salam dia. Makna jumpa dia balik, disunatkan, bukan wajib lah, disunatkan dia jumpa balik orang tersebut, dia minta apa? Maaf, dia tarik baliklah salam dia. Dia kata aku tersalah beri salam tadi, ingat aku orang Islam. Hukumnya sunat tarik balik. Sebab memang kadang-kadang kita tak perasan, nampak macam orang Islam, rupanya orang kafir, pakai baju Melayu elok. Ada satu kali saya tengok nak solat apa? Jenazah. Ada orang datang. Seorang ni dia perempuan, tapi dia pakai baju Melayu. Dia pakai baju Melayu, pakai seluar jin. Orang tak tahu. Yang lelaki ni datang salam dengan dia. Kemudian bila semayang apa? Mayat, dia pun semayang sekali. Padahal dia salam perempuan, batal semayang. Sebab dia tak tahu. Tomboy, perempuan tadi memanglah perempuan, tapi dengan rambut pendeknya, dengan pakai baju Melayu, seluar jin. Tapi kita nampak pun kita dah tahulah perempuan. Tapi mungkin orang tu dia main salam je, dia nampak baju Melayu salam, padahal perempuan. Kalau dia melalui satu majlis ataupun satu kumpulan, ada orang Islam, ada orang kafir, maka disunatkan dia beri salam juga. Walaupun ada orang kafir, ya, disunatkan beri salam, tapi niat dalam hati lah, salam ni untuk orang-orang Islam, dia bukan untuk orang-orang kafir. Sebab dalil Nabi daripada hadis Usamah bin Zaid. Dia beritahu Nabi SAW melalui satu majlis. Dalam majlis tersebut akhlaqun minal muslimin wal musyrikin, percampuran antara orang Islam dan juga orang kafir, dan juga orang-orang Yahudi pun ada. Fasallama alaihimun nabi, maka Nabi beri salam. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau tulis surat kepada orang bukan Islam, jangan beri salam. Tulis surat kepada orang yang bukan Islam, maka yang sunnahnya seperti mana Nabi hajar dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada dicatatkan hadis daripada Abu Sufyan. Nabi SAW bila menulis surat kepada raja apa? Hiraqla. Nabi menulis surat kepada raja Hiraqla. Maka Nabi kata apa? Nabi tulis mim Muhammadin abdillah wa rasulihi ila Hiraqla. Daripada Muhammad, hamba Allah Ta'ala, Rasul Allah Ta'ala, kepada Hiraqla, pembesar Rom. Hiraqla ni pembesar Rom. Nabi tulis apa? Daripada Muhammad, salamun ala manittaba'al huda, salam sejahtera kepada orang yang mengikut petunjuk. Dalam menulis WhatsApp ke surat ke orang kafir, sama ada kita ucapkan salam sejahtera ataupun seperti mana Nabi ajar, salam sejahtera kepada orang yang mengikut petunjuk. Salamun ala manittaba'al huda. Ulama-ulama Syafi'i kita menyatakan apa dia? Sekiranya seseorang memberi salam dalam situasi yang tak disyariatkan padanya salam, maka tak berhak untuk menjawab salam. Situasi tersebut situasi yang tak sepatutnya memberi salam. Bila dia beri salam juga, maka tak berhak, tak menjadi satu kewajipan menjawab salam. Apa situasi tersebut? Dimakruhkan memberi salam ketika mana seseorang sedang kencing, sedang buang air besar, air kecil, air besar, dan seumpamanya. Maka ada orang beri salam dalam toilet. Kita masuk toilet, takkan kita nak buat apa lagi, kencing nak buang air kecil atau besar. Tiba-tiba orang beri salam, Assalamualaikum. Ditanya, ada orang tak dekat dalam toilet beri salam Assalamualaikum, tak wajib jawab, sebab tak sepatutnya beri salam. Ini dalam toilet. Kalau kita masuk toilet, kita akan jumpa sinki semua dulu, situ boleh beri salam, situ tak ada masalah. Cuma bila mana kita masuk dalam kawasan, masuk dalam pintu toilet tu, itu tak sepatutnya kita beri salam. Dekat luar tu masih boleh beri salam, ni dekat tempat sinki semua masih beri salam, sebab itu masih namanya toilet, tapi
dia masih dalam kawasan yang dibenarkan lah. Sebab situ bukan kawasan untuk kita buang air kecil atau air besar. Yang tak bagi ni sebab tak bagi kita beri salam sebab dalam toilet kita tak tahu orang tu sedang baru nak buang air kecil ke ataupun sedang buang air kecil, jadi tak boleh kita beri salam. Tapi dekat luar, dekat sinki tu, walaupun dalam toilet kita boleh beri salam sebab memang kita tak tergambar dia akan kencing kat situ. Okey, kemudian begitulah juga makruh situasi yang tak sepatutnya beri salam orang tidur. Kita dah tahu dia tengah tidur, dia sedang dengar kuliah, nampak tunduk je, dia dengar kuliah tunduk, kita duduk sebelah, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak disunatkan. Tu bukan situasi beri salam. Orang yang sedang tidur atau orang yang mengantuk, orang mengantuk pun tak perlu beri salam lah. Sebab dia nak jawab salam, nak buka mulut pun susah kadang. Kita nak jawab salam, nak buka mulut pun payah sebab dia mengantuk. Ulama sepakat tak boleh beri salam kepada situasi orang-orang seperti ini, maka jawab salam lebih-lebih lagi. Sebab apa? Dalam qawaid fiqih ada disebut al-masyghul la yushghal. Orang yang sedang sibuk tak boleh disibukkan dia lagi. Orang yang sedang sibuk nak buang air kecil, air besar, dia sedang sibuk nak buang air kecil, air besar, kita sibukkan lagi, suruh dia jawab salam kita. Jadi itu tak sepatutnya berlaku. Sama juga orang yang sedang sibuk makan, al-masyghul la yushghal. Orang yang sedang sibuk makan, tiba-tiba dia tengah masuk mulut makanan dalam mulut kita, Assalamualaikum. Nak jawab salam pun susah sebab makanan dalam mulut penuh. Jadi dia sedang sibuk, kita sibukkan dia lagi untuk jawab salam kita. Itu tak sepatutnya berlaku lah. Jadi tak boleh beri salam pada ketika itu. Kalau beri salam tak wajib jawab. Ini maksudnya ketika makan ni, ketika mana makanan berada dalam mulut. Ketika makanan berada dalam mulut, sebab susah nak jawab. Tapi kalau sebelum dia suap masuk dalam mulut, kita boleh beri salam. Tapi sebelum tu jauh sikit lah, mana baru nak genggam makanan, nasi. Tapi kalau dah masuk, dekat-dekat nak masuk tu, Assalamualaikum, dia baru nak suap, kena letak balik Waalaikumsalam. Jadi kalau dia jauh masuknya tangan dia, baru nak kepal nasi, kita bolehlah beri salam, tak masuk mulut lagi. Ataupun selepas dia telan makanan, dia dah telan dah makanan dalam mulut, bolehlah kita beri salam. Kalau sedang konyah makanan, atau makanan berada dalam mulut, tak boleh kita beri salam. Orang sedang semayang, Imam Al-Ghazali kata tak boleh beri salam juga. Orang sedang semayang, dia al-masyghul la yushghal. Orang yang sedang sibuk, dia sedang sibuk bermunajat dengan Allah, sedang bercakap dengan Allah, kita bagi sibukkan untuk jawab salam kita, Assalamualaikum. Maka situasi seperti ini juga, orang yang sedang solat tak sepatutnya kita beri salam. Majoriti di kalangan ulama, mereka mengatakan apa? La man'a minas salam alaih. Tidak dilarang menjawab salam kepada orang yang memberi salam, walaupun ketika mana dia sedang solat. Orang yang sedang solat, orang beri salam kepada dia, dia boleh jawab. Boleh jawab. Tetapi tak berhak menjawab pada ketika itu, dan tidak juga selepas daripada semayang. Tidak dengan lafaz, tidak dengan isyarat. Mana tidak berhak, tidaklah wajib. Taklah wajib dia jawab pada ketika itu juga. Pada ketika sedang semayang, tidaklah wajib dia jawab selepas daripada beri salam. Tidak wajib, sebab situasi memberi salam tu situasi yang tidak sepatutnya. Tidak juga wajib diberi salam dengan menjawab salam dengan lafaz Waalaikumsalam ataupun dengan isyarat, itu semua tidak wajib. Tetapi tuan-tuan perlu tahu, tetapi disunatkan apa? Untuk dia menjawab salam. Bagi siapa? Bagi orang yang sedang solat, disunatkan dengan isyarat. Isyarat dengan tangan. Mana bila Assalamualaikum, kita jawab salam dengan isyarat. Mana kita sedang semayang. Isyarat itu disunatkan, tapi tidak wajib. Tuan-tuan tak buat pun tak apa. Dia tidak wajib. Walaupun pendapat Imam Ar-Rafi'i dalam mazhab Syafi'i kita, dia seorang yang mengatakan wajib menjawab dengan isyarat tangan. Dengan isyarat. Pada ketika itu juga wajib jawab. Ada satu pendapat lain, dia kata wajib juga jawab selepas selesai semayang. Jawab dengan lafaz Waalaikumsalam. Pendapat yang sahih, yang mu'tamad, tak wajib jawab. Secara mutlak tak wajib jawab. Dengan lafaz ke dengan isyarat, tak wajib jawab. Ketika semayang ke selepas semayang, tak wajib jawab. Tapi tuan-tuan kena ingat, kalau dia jawab juga ketika semayang dengan lafaz,
wa alaikumussalam, maka batal semayang dia. Sekiranya dia tahu dan juga dia tahu tentang pengharaman. Kalau dia tak tahu tak apa, sebab benda ni bukan semua orang tahu. Bagi orang yang mengaji dia tahu. Orang yang tak mengaji memang dia tak tahu. Dia kata jawab salam kan wajib. Jadi dia jawab salam ketika semayang. Kalau dia tak tahu tak apa, tidak batal semayang. Tapi kalau dia dah tahu tuan-tuan, jawab juga salam ketika mana orang beri salam ketika tuan-tuan sedang solat, maka hukumnya batal. Kalau dia jawab wa alaihi salam, itu tidak batal. Sebab dalam tuan-tuan kena tahu satu perkara yang bagi saya pentinglah bagi orang yang sedang solat ini. Antara perkara yang membatalkan solat, kita menggunakan khitab. Khitab ni ka, kum, ki, kunna. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab lah, kalau kita sebut wa alaikum, wa alaika, itu semua doa khitab. Doa orang yang berada di hadapan kita, itu semua membatalkan solat. Sebab dalam solat kita tak boleh sebut. Sama juga nanti kita akan bincangkan selepas bab memberi salam ni, bersin. Orang yang bersin, hacum, tuan-tuan pun jawab, dia pun bersin. Orang yang bersin sebelah kita, dia bersin, hacum, dia pun alhamdulillah. Tuan-tuan pun jawab yarhamukallah. Bila sebut yarhamukallah, batal semayang tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ada perkataan ka tu, yarhamuka. Sama juga ketika tuan-tuan jawab salam wa alaikas salam ataupun wa alaikum, ada kum ke ka, itu adalah khitab dalam bahasa Arab, batal semayang. Kalau tak nak batal, tuan-tuan ke tukar ka, ki tu, kum, tukar jadi hi, wa alaihis salam, itu tidak batal. Ini dalam bahasa Arab lah. Untuk lebih selamat, tuan-tuan diam, jangan jawab apa-apa, itu lebih selamat, memang sah semayang. Yang terakhir pada pagi ini, iaitu mulabbi, orang yang bertalbiyah haji ataupun umrah, makruh juga beri salam. Dia sedang sibuk melaksanakan ibadat, sedang berihram, umrah ataupun haji, maka dia labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tiba-tiba ada orang datang, assalamualaikum. Dia sedang talbiyah, terputus talbiyah dia. Jadi tak sepatutnya beri salam orang sedang talbiyah. Sebab apa? Al-masyghul la yushghal. Orang yang sedang sibuk dengan satu perkara, tak boleh kita sibukkan dia dengan perkara yang lain. Perkara ini sebenarnya sama. Dahulunya, bila mana orang yang sedang mendengar khutbah jemaat disampaikan, sedang fokus dengar ni, tengah syok-syok dengar khutbah, tiba-tiba tabung bergerak pula depan kita. Bila tabung bergerak, hilang fokus kita. Kita tengah dengar khutbah ni, fokus kita hilang sebab tabung bergerak. Kemudian tengok tabung tu pula, hilang lagi fokus. Asalnya ada roda ada 4, tengok-tengok, ada 3 je, mana satu lagi? Hilang lagi fokus. Tadi rasa ada 4, ni 3. Hilang lagi fokus. Kemudian kita tolak tabung ke orang sebelah. Orang sebelah keluar duit, tengok merah hijau, hilang lagi fokus kita. Jadi maknanya ada beberapa sebab macam-macam sebab. Bila ada tabung bergerak ni, akan hilang fokus kita. Maka pada ketika itu fatwa telah apa? Keluarkan, tak boleh lagi gerakkan tabung ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Sebab al-masyghul la yushghal. Orang yang sedang sibuk, tak boleh kita sibukkan dengan perkara yang lain. Dia sedang sibuk dengan khutbah, kita suruh sibuk gerakkan tabung sebelah, gerakkan tabung. Kadang-kadang bukan sekali, 2-3 kali bergerak. Lepas tabung ni ada tabung satu lagi. Tabung satu lagi datang. Bila nak berhenti tabung, 5 minit sekali gerak tabung. Jadi al-masyghul la yushghal. Orang yang sedang sibuk satu perkara, tak boleh disibukkan dengan perkara yang lain. Orang yang sedang talbiyah, kalau dia beri salam, fa in sallama radda alaihi lafzan. Sekiranya dia beri salam, maka jawab dengan lafaz. Tak boleh jawab dengan isyarat macam semayang. Kalau nak jawab juga, jawab dengan lafaz. Cuma beri salam tu makruh, sebab itu bukan tempat dia. Samalah juga wassalam alal muazzin. Orang yang sedang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, diketuk pintu Bilal, Assalamualaikum. Jadi pada ketika itu bukan waktu untuk memberi salam. Ataupun orang sedang melongkan iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, datang kawan, Assalamualaikum. Dia sedang iqamat, itu tak sepatutnya beri salam. Sedang azan, iqamah, sedang talbiyah, tak disunatkan beri salam. Assalam fi halil khutbah.
Orang sedang dengar khutbah, dia buka ni slide pintu tu, dia beri salam, Assalamualaikum. Kawan sedang dengar khutbah, tu situasi yang tak sepatutnya memberi salam. Hukumnya makruh, tapi jawab salam ketika tu wajib. Sebab jawab salam, sebab dia sedang dengar khutbah. Bila mana dia jawab salam, hukumnya wajib pada ketika itu. Memberi salam makruh, jawab salam wajib pada ketika itu sahaja, ketika mendengar khutbah. Kepada ketika itu sahaja, ketika mendengar khutbah. Situasi yang lain yang saya sebutkan tadi, tidak wajib menjawab salam. Sedang baca Quran, tuan-tuan sedang baca Quran, kawan tuan-tuan datang beri salam, maka tak wajib jawab. Al-aula tarkus salam alaih. Yang paling aulanya tinggalkan beri salam lah. Sebab orang tengah sibuk baca Quran, berapa kita nak beri salam? Kalau ia pun kita ada hajat, kita duduk sebelah dia, duduk diam tu sampai dia dah habis satu ayat ataupun satu page tu, baru kita cakap dengan dia apa hajat kita. Nak ajak dia sarapan pagi ke apa benda, nak jemput kenduri kahwin kita ke apa ke. Maka pada ketika itu tunggu dia habis dulu. Jangan kita potong dia sedang baca Quran. Fa in sallama, kalau dalam situasi yang saya sebutkan tadi, dia beri salam juga, kafahur raddu bil isyarah, maka boleh, sudah memadai kalau dia jawab salam dengan menggunakan isyarat, itu dah cukup. Kalau dia jawab dengan lafaz, wa in radda bil lafzi ista'nafa al isti'adzah. Kalau dia kalau situasi yang ni situasi untuk baca Quran, kalau sedang baca Quran, kita tak nak putuskan baca Quran, kita boleh jawab dengan isyarat seperti mana kita semayang tadi, isyarat dengan tangan je. Isyarat dengan tangan, boleh. Sekiranya radda bil lafzi, kalau dia jawab dengan lafaz, sedang baca Quran, elok berhenti nak tarik nafas, sambung, tiba-tiba ada orang beri salam, maka dia pun jawab salam. Bila jawab salam, disunatkan isti'azah balik, a'udzubillahi minasyaitanirrajim balik. Sebab setiap kali nak baca Quran kena disunatkan a'udzubillah. Bila mana kita dah putuskan dengan jawab salam, disunatkan baca a'udzubillah balik. Kalau menjawab salam pada ketika azan, iqamat, makan, tidak makruh. Menjawab salam tu tidak makruh. Boleh jawab salam, tapi tidak wajib lah. Boleh jawab salam. Cukup pada pagi ini perbincangan kita mengenai dengan salam. Nanti kita akan masuk sikit lagi, ada beberapa bab mengenai salam, sikit saja lagi. Kemudian insya-Allah kita akan masuk mengenai dengan bagaimana bersalaman ataupun bersin ataupun menguap, yang sepatutnya kita laksanakan. Apakah doa yang kita perlu baca lah. Ada apa-apa soalan ke sekadar? Ya, Ji. Dalam keadaan semasa, biasanya dalam keputusan resmi, dalam surat tu dia sebut Assalamualaikum, tapi surat tu kurang tunjuk kepada kita. Jadi kita baca, tengok dia beri salam, kita jawab serentak. Betul. Wajib. Surat itu dia pergi kepada umum, kepada kawan-kawan kita yang bukan Islam. Jadi di mana letaknya dia hukum? Okey, bila mana surat rasmi kita akan tulis Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tak tahu, kemungkinan sampai kepada orang Islam. Kalau sampai orang Islam, dia akan jawab Waalaikumsalam. Kalau sampai kepada orang bukan Islam, dia tidak akan jawab lah. Jadi pada ketika itu, bila kita tulis, kita niat. Kita tulis, kita niat tulisan ini, salam ini hanya untuk orang-orang Islam sahaja. Maknanya bila untuk orang Islam, jadi kita tak tulis surat ini untuk orang yang bukan Islam. Maknanya kalau sampai kepada tangan orang bukan Islam pun tidak jadi masalah. Sebab kita dah niat, salam ini kita tulis niat dalam hati untuk orang Islam saja. Ya. Yeah. Okey. Okey, dia kalau beri salam guna WhatsApp, kemudian yang beri salam tu semua, kalau dalam grup tu ada 30 orang, separuh apa tu 15 orang, 20 orang beri salam, copy paste je, dia letak dalam WhatsApp. Jadi kita wajib jawab salam hanya sekali je.
Tapi kita niat untuk semualah. Nak jawab salam sekali, kita niat untuk semua. Sama juga bila kita duduk sini, seorang datang beri salam, datang lagi seorang beri salam, datang seorang, dekat nak dalam masa seminit tu 30-40 orang beri salam pada kita. Kalau kita jawab jenuh, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Kita hanya jawab sekali je, Waalaikumsalam, untuk semua. Kita niat untuk semua. Ya. Tak, dia kalau seseorang yang beri salam, orang yang bertandang ke rumah, bila dia beri salam sebanyak 3 kali, mana kalau tuan rumah tidak jawab, bermaksud mungkin tuan rumah ada satu perkara yang lebih penting daripada tu. Dia mungkin ada satu perkara yang lebih penting. Jadi dia tak nak orang datang rumah dia. Jadi kita kena pulanglah. Jangan kita pergi tekan lagi, beri salam sampai 10 kali, picit loceng sampai 10 kali. Jadi Islam ajar kita sampai hanya 3 kali beri salam. Kalau tak ada, maka kita bersangka baiklah, mungkin dia ada urusan lain. Bagi orang yang dengar, wajib dia jawab. Dan wajib dia jawab tu, orang yang dengar wajib dia jawab salam. Orang yang dalam rumah tu wajib dia jawab salam. Jawab salam tu sampai orang yang luar tu dengar, itu wajib. Jadi cara dia, kalau dia ada hal, dia jawab salam, kemudian dia keluar rumah, dia bagi tahulah, saya hari ni ada urusan sangat penting, urusan yang penting sangat. Jadi boleh tak kita jumpa, mungkin kita jumpa pagi esok ke, ataupun bila-bila yang free lah. Tapi bukan pada waktu ini. Jadi hukum menjawab salam pada ketika itu wajib. Orang yang memberi salam, bila dia dengar, maka wajib menjawab. Wajib menjawab tu sekira-kira telinga dia dengar. Dengar. Jadi wajib dia jawab salam lah, bukan dia diam je. Orang jual, kalau macam tu kita jawab je salam, jawab, tapi iyalah sebab jauh. Kadang-kadang daripada pintu pagar sampai ke rumah kita kan jauh. Tambah-tambah kita duduk bahagian belakang, dapur ke apa, jadi jauh. Mana kita jawab sekadar yang kita rasa sekadar yang kita rasa okey lah, kita jawab Waalaikumsalam, walaupun dia tak dengar suara kita, tak apa. Sebab kalau kita nak pergi sana, mungkin kadang-kadang jauh, kemudian kita nak cakap dengan kuat lagi, jadi kita salam tetap wajib jawab. Salam tetap wajib jawab. Kalau dia tak dengar pun tak apa. Sebab yelah, kita tahu bila ada situasi-situasi yang kita tak boleh bertandang ke rumah orang. Tambah-tambah bila ada orang jual ni, dia jual macam-macam lah, kopi lah, apa-apalah, buku lah apa. Kadang-kadang dia datang waktu-waktu yang tak sesuai, waktu tengah hari, kadang-kadang waktu petang kita sedang ada benda yang kita perlu buat. Jadi kita tak wajib lah untuk kita jawab salam, tu tak wajib. Cuma untuk kita raikan dia tu, bukan satu kewajipan. Sebab bila orang yang menjual, dia datang ikut waktu dia lah. Bila mungkin rumah ni waktu tengah hari, ni waktu petang. Jadi dia tak ada waktu yang tak sesuai dengan waktu kita. Jawab salam tetap hukumnya wajib. Okey. Ya. Okey. Okey, bila kita masuk ke kawasan tanah perkuburan, maka disunatkan kita beri salam. Itu hukumnya sunat. Kita masuk aja disunatkan kita beri salam. Disunatkan kita beri salam, Assalamualaikum ya ahlal qubur wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kita beri salam kepada penghuni kubur, dan kita bagi tahu wa inna insyaallahu bikum lalahiqun.
kita bagi tahu kepada mereka, selepas ini aku juga akan menyusul. Maknanya kita juga akan menempuh kematian juga selepas ni. Jadi kita beri salam tu sunat. Kalau kita tak tahu, kita beri salam assalamualaikum ya ahlal qubur. Cukup. Itu pun sudah cukup. Hukumnya sunat setiap kali masuk tanah perkuburan. Bukan kepada orang yang hidup saja, orang yang mati pun sunat juga. Sebab orang yang mati pun dengar juga apa yang kita cakap. Dia pun menjawab salam juga. Cuma kita tak boleh dengar. Kalau kita dengar, awal-awal lagi kita dah lari. Awal-awal lagi kita dah ni cabut lari. Sebab dia pun dengar orang mati. Cuma dia pun jawab, cuma kita tak boleh dengar je. Itu je. Kalau orang yang hidup kita boleh dengar. Itu beza dia. Cukup sekadar itu lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan tuan-tuan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.